Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kita titipkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali kita untuk waktu ini menerusi rancangan tarbiyah kami kongsikan dengan anda bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada di studio pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih. Salam Jumaat kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya Muhammad, pakar transformasi diri dan juga pakar lesik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam ni. Sihat kita Prof ya? Syukur pada Allah. Syukur Alhamdulillah. Dan hari ini rasanya tak sabar untuk menantikan kupasan daripada Prof Mutiara Ilmu, yang mana tajuk cukup menarik sekali kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita, transformasi diri bergantung dengan Allah. Prof ya, jadi sebagai mukadimah kepada perbincangan kita, sebelum itu kita nak wawarkan untuk rakan-rakan pendengar boleh dapatkan akhbar berita harian di Ruangan Agama pada hari ini. Penulisan artikel rancangan tarbiyah ini pada minggu ini bertajuk Kecerdasan Emosi Serlah Kepribadian. Dan Prof, silakan untuk mukadimahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nik yang baik hati dan para pendengar Hakim yang dirahmati Allah sekalian. Saya pilih tajuk ni kerana tiba-tiba saya ada dengar satu ceramah daripada seorang guru. Dia kata ilmu kehidupan atau kualiti kehidupan ialah ilmu sandaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ni, kalau kita bersandar pada dinding, takut dinding tu runtuh. Kalau kita duduk atas kursi ni, saya duduk atas kursi ni, takut kursi ni orang tarik. Kalau bergantung pada pangkat tak ada, kita susah hati. Kalau bergantung pada suami, bagi wanita, kalau suami kahwin lain ke, tinggalkan kita ke, tak sayang kita, kita takut, stres. Kalau kita bergantung kepada harta kita, kalau harta hilang, kita pun stres. Maknanya ilmu ataupun kebergantungan diri kita kepada sesuatu menentukan fokus kita dan tahap ketenangan kita. Maknanya kalau kita bergantung pada selain daripada Allah, maka kita sedang bergantung pada sesuatu yang sangat lemah. Sebab makhluk memang lemah. Yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha murah, pemurah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi dan seluruh alam dijadikan dengan rahmat kasih sayang Allah. Dan ibu kita sayang pada kita, kita sayang pada anak kita pun kerana kasih sayang yang Allah letakkan dalam hati-hati manusia. Dan kita tahu kasih sayang Allah yang Allah turunkan di dunia ini hanya 1%. Saya pernah dengar orang cakap lah, itu pun ibu sayang anak, kita semua sayangkan 1%. Bayangkan yang 99% kasih sayang Allah pada kita. Masya Allah, tak boleh cakap. Dan saya pernah dengar, tak ingat orang cakap, katakanlah ibu pandang anak dia tu sayang anak dia, saya tak ingat dah, tapi Allah punya sayang pada kita ni lebih pada ibu sayang pada anaknya. Tetapi kenapa kadang-kadang kita ni agak stres ni? Kita perhatikan audit hidup kita balik, nak kod ke tepian. Muhasibuk diri dengan muhasabah diri. Ya, bila muhasibuk ni sibuk tengok orang. Bila muhasabah diri, maka kita lihat diri kita. Dan saya tertarik dengan apa yang Ustaz Ilian sebut tadi. Bila kita didik anak, kita taikan dengan topik saya ni, Ustaz menekankan 3 perkara. Yang pertama, akidah. Bila akidah tu bererti yang rukun iman, beriman kepada Allah. Dan bila kita beriman kepada sesuatu, tentu kita mesti kenal sifat-sifat dan zatnya, maka senang kita untuk beriman. Itulah salah satu benda perkara pertama yang kita nak ajar anak-anak kita, akidah. Dan perkataan yang pertama patut kita ajar anak kita bukan mama baba, tapi Allah. Dan dari segi phonation, bahasa mulut kanak-kanak paling senang sebut A. Jadi Allah memang boleh sebut. Mungkin Allah, okey, tapi Allah tu mesti sebut. Akidah Ustaz sebut. Yang kedua, taharah, di mana kita nak suruh bila anak tu memayis, dia tahu konsep bersih, najis dan sebagainya. Sebab Islam sangat mementingkan kebersihan. So kebersihan tu dari segi spiritual dan kebersihan perubatan pun memang sangat sing. Yang ketiga ialah Al-Quran. Bila Al-Quran tu maknanya kita ada manual kehidupan berdasarkan. So kita ajar anak kita. Kita tak nak ajak anak kita mengajar Quran, lepas tu khatam, lepas tu buat majlis, buat bunga telur. Bukan.
Quran, kita faham pasal tu manual. Kita terangkan Quran ini panduan hidup kita. Beritahu anak kita apa-apa yang Quran larang, jangan buat. Apa Quran suruh, buat. Inilah cara ayat-ayat Allah di mana Allah memberitahu kita melalui wahyu Al-Quran. Jadi perhatikan ni. Kalau kita dari kecil lagi, dari sistem pendidikan kita, dan kita di tempat kerja, dalam rumah tangga, semuanya kalau tekankan yang fardu ain, iaitu akidah biar mantap, ibadah biar sempurna dengan taharah yang betul, dengan fiqh yang betul, syariah yang betul, dan akhlak kita lembutkan akhlak, maka dengan sendiri Nik bayangkan macam mana kehidupan akan sangat tenang. Nik bayang, kita katakanlah kita nak naik gunung. Kita ada 2 tali. Satu tali tipis macam sarang laba-laba. Satu tali yang besi kuat sangat. Mana kita nak? Tentunya kita bergantung pada tali yang kuat. Pasal kita nak panjat ke puncak ni takut jatuh. Macam itulah bila kita tingkatkan keupayaan atau cara fokuskan tenaga macam mana nak bergantung hanya pada Allah, maka kita akan jadi orang yang kuat, orang yang tenang, orang yang yakin diri. Dan bila sesuatu berlaku, biasa kita bergantung dengan Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Allah dalam hati kita. Bila sesuatu berlaku yang kita suka dan kita tak suka, kita terima. Sebab kita yakin pemberinya sama. Yang baik, yang tak baik. Mungkin pada mata kita tak baik, tapi sebenarnya baik untuk kita. Contohnya kita diberi sakit. Ya, ada kawan-kawan saya yang baru ni buat pembedahan lutut, gantikan lutut. Tetapi kawan saya ni yang saya sangat selut dengan dia. Dia kata, Prof, tak apa, kepala lutut saya tak okey, tapi kepala otak saya okey lagi. Dan beliau tetap berkarya ni, menulis benda-benda yang memberi faedah pada umat. Dan bila dia sakit, maka kita ubahkan kesakitan yang kita ada. Mungkin ada orang ingin mendapatkan zuriat, buat prosedur IVF, susah dan sebagainya. Semua adversity. Dan mungkin pesakit yang melalui menjalani pembedahan mata mungkin tidak baik seperti orang lain. Semua tu kalau kita tidak bergantung pada Allah, kita bergantung pada diri kita, pada doktor, pada ubat, maka kita akan rasa lemah. Kita akan menyoal, kenapa tak jadi? Tapi bila kita kata, Masya Allah, ini pemberian Allah padaku, Allah nak menguji sama ada aku bersyukur atau kufur. Macam apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, ya. Bila orang kata apa dia kaya, hadza min fadli rabbi, inilah nikmat daripada Allah padaku untuk menguji sama ada aku kufur atau syukur. Jadi saya rasa ini saya nak, kalau boleh, saya sedang belajar benda ni, cuba nak buat satu fokus dalam hidup kita. Setiap hari tanya, hari ini berapa kuat kebergantungan saya dengan Allah. Dan kita nak tahu kita punya kebergantungan itu ialah kita punya fikiran automatik apabila sesuatu berlaku. Contohnya, kalau kita buat sesuatu tiba-tiba salah, mungkin staff kita buat salah, instead of menyalahkan dia, Subhanallah, apakah mesej daripada Allah yang mengizinkan perkara ini berlaku? Kita pun mula muhasabah diri, bukan muhasibuk. Kalau kita muhasibuk, kita marah staf kita. Tapi muhasabah diri, Masya Allah, mungkin ada kesombongan diriku, riakku, terlampau yakin pada kepandaian diri, maka Allah menyalahkan ini. Ini terutamanya pada orang-orang yang profesional lah. Bagi orang yang pakar, mungkin pakar jantung, pakar otak, selalunya kalau buat pembedahan okey, tiba-tiba tak okey, maka Allah nak tegur sedikit. Ingat, kamu buat pandai semua tu bukan kamu, tapi kamu hanya alat menyampaikan rahmat kepada hamba-Ku. Engkau hanya alat saja, aku yang menurunkan rahmat. Wallahu a'lam. Saya baik, itu sebagai mukadimah kepada perkongsian kita pada pagi ini, mesti rancangan tarbiyah, ya, slot tarbiyah, tajuk perbincangan transformasi diri bergantung dengan Allah. Kadang-kadang kebergantungan dengan Allah ini ada kalanya macam naik turun, Prof, ya. Kadang-kadang macam percaya sepenuhnya, ada kalanya bukan kurang percaya, tetapi keyakinan tu tak berapa tinggi. Jadi macam mana, kenapa Prof terjadi demikian? Macam kita faham ni, benih pokok itu akan timbul dengan hebat kalau benihnya hebat.
Tapi kalau benih hebat tak disirami, pokok tu tidak akan tumbuh. Jadi benih tu mungkin ilmu agama yang mak ayah kita sudah masukkan masa kita kecil, dan mungkin dengar aikim dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak ada disiplin untuk menyirami ilmu itu, di mana kita belajar, kita amal, kita sampaikan pada orang, dan kita bila kita dah ada ilmu macam kita sekolah, tentu Allah akan cikgu beri ujian. So bila kita dah tahu ilmu tu, kita akan diuji. Kita mesti ingat, hidup ini ujian, keputusan hanya di akhirat. Dan sebenarnya, ni mesti ingat, saya pun sama, kejayaan sebenar ialah kemuncak hidup seseorang makhluk ialah melihat wajah Allah di syurga. Dan kita tidak akan sampai ke syurga jika tidak ada qalbun salim, tidak ada ketakwaan. Dan tidak ada ketakwaan kalau tidak ada tauhid dan taubat kita. Jadi untuk kita dapat tauhid dan nak taubat, kita perlukan ilmu, kita perlukan guru, kita perlukan environment, kita perlukan kawan yang baik, dan kita perlukan rutin. Rutin tu ialah yang badan kita buat setiap hari ni. Contohnya, kalau kita ada rutin gosok gigi, makan pagi, ada orang kata tak minum kopi, tak boleh. Apa kata kita kata saya tak baca Quran, tak boleh. Kita ubahkan kalau boleh. Apa yang kita buat ni, cuba kita jangan terbawa-bawa atau terikut-ikut dengan budaya orang yang tidak dekat dengan Allah. Kalau kita kata saya tak ada kopi, tak boleh. Cuba bayangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tak sebut tak ada kopi, tak boleh. Jadi kita belajar lebih sunnah, kita belajar lagi sirah, kita mendekati, kalau boleh fokus kita ni ke arah yang Allah redha. Maka bila niat kita tu akan menentukan fikiran kita ni. Bahasa Inggerisnya, your thoughts creates your intention creates your reality. Fikiran kita akan menentukan niat kita menentukan hasil kita, sebab semua bermula dengan niat, dan apa kita niat itu kita dapat. Tapi kita nak tahu pula apa yang menimbulkan fikiran tu ni, ialah sistem nilai dan sistem akidah. Maka akidah sangat-sangat penting, uluhiyah dan rububiyah kita. Baik, kita mengajak untuk rakan-rakan pendengar kita inginkan pencerahan ataupun berinteraksi bersama dengan Prof di konti ketika ini, boleh tembusi talian kita 0362051500, dan mungkin ada soalan-soalan daripada anda juga boleh nyatakannya di Facebook IKIM FM. Saya telah pun posting di sana. Boleh kemukakan soalan-soalan anda berkaitan dengan tajuk perbincangan kita hari ini, transformasi diri bergantung dengan Allah. Dan tentunya Prof kita hendaklah memanjang tali kebergantungan hanya kepada Allah, kerana itu resepi bahagia dan juga tenang sentiasa. Tepat ni. Pasal kalau macam saya kata daki gunung tu, kalau tali tu kita nampak makin nak putus, kita stres. Tapi kalau tali yang kuat tu, dan kita yakin pada kekuatan tali itu hanya apabila kita kenal yang memegang tali itu. Sebab itu macam Ustaz Iliyin kata, kita tidak boleh menjalani kehidupan tanpa sistem kepercayaan yang mantap. Jadi saya nak war-warkan, kalau boleh tak kita ni ubah budaya kita. Daripada cuma mengambil ilmu tu sebagai satu sampingan. Kebetulan masuk kereta dengan radio Hakim, dengar. Kita tidak ada design. Sebab itu saya nak introducekan konsep dia panggil life by design. Hidup dengan design. Hidup dengan macam kita baju nak pakai designer baju lawa ni, kita nak customize untuk kita. Apa kata kita jalani kehidupan kita ni customize yang Allah suka. Kita buat rutin yang baik. Maknanya mungkin kita tidur taklah lebih pada pukul 12, kita bangun awal, solat tahajud, solat taubat, solat hajat, solat witir, pergi subuh, mengaji Quran, majlis ilmu, solat isyraq, solat duha. Maknanya kita atur waktu tu. Dan bila kita nak belajar ilmu, saya nak kenalkan 4 perkara mesti ada setiap hari. Bahasa Inggerisnya ENEM, education, nutrition, exercise, meditation. Itu Mak Saleh punya. Tapi education tu saya nak tekankan, berapa orang daripada kita
menekankan anak-anak kita, diri kita ni mesti ada modul. Macam mana mungkin akidah kalau agak berat ustaz tu kita kena pergi, tapi modul contohnya macam mana saya nak jadi ibu yang baik. Maknanya kita tengok modul tu, kita dengar orang yang pandai bercakap, yang ada pengalaman, kongsi pengalaman. Sebab tidak ada pelajaran lebih baik daripada berkongsi pengalaman. Kalau kita baca buku tips menjadi ibu yang baik, kita pun baca. Kita baca ingat 10% je ni. Dan buku boleh, tapi kalau kita dengar orang tu bercakap, ataupun kita pergi seminar, ataupun kita berjumpa, lain, rohnya ada di sana. Jadi education, tentukan 1 jam 1 hari sebelum kita bekerja tu. Sebab itu rancangan TV yang bagus kita mesti tengok. Tapi masalah rancangan TV kadang iklan banyak sangat. Sebab itu saya record. Jadi saya jaga supaya iklan-iklan yang tak patut masuk dalam minda saya delete. Dan nutrition, kita naklah jaga makan kesihatan yang baik. Siapa yang tidak menjaga pemakanan dengan tidak ada niat untuk sihat, untuk ubudiyah, bersedialah untuk sakit. Dan kini banyak orang dah jual makanan sunnah seperti habatus sauda, minyak zaitun, madu. Kan madu Yaman tu bagus, yang saya sendiri pun amalkan. Sebenarnya saya beli daripada ustaz-ustaz macam Ustaz Said Nur Hisham. Memang saya regular dengan dia beli makanan sunnah ni. Subhanallah, rasa banget perubahan. Dan nutrition itu kalau kita senaman pula, kita mesti buat. Walaupun memang solat itu senaman, tapi kita mesti lakukan pergerakan. Lagi banyak kita bergerak, terutamanya kita berenang dan sebagainya, kita jalan kaki, kita menggerakkan otak kita akan lebih kreatif. Dan meditasi itu kalau orang putih dia fokus pada satu benda, kita solat lah. Itu akan taken care of. Tetapi selain daripada solat saja, saya nak cadangkan kita ada muhasabah diri, kita kejam mata, duduk seorang-seorang, kita run, nak tidur malam tu kita run balik tape kita daripada pagi sampai malam, apa aktiviti kita, berapa persen kita beri manfaat, kita beri perhatian, kita beri kebaikan, ataupun berapa persen yang kita menggunakan ke jalan maksiat. Wallahualam. Saya baik kepada anda yang ingin persoalan ataupun ingin bertanya, boleh sekali lagi tembusi talian kita 036205 1500. Saya nak raikan soalan dari rakan Facebook. Bagaimana kita nak menguji tahap kebergantungan kita kepada Allah setiap hari, Prof, dan bagaimana kita nak menjaganya, kekalkan serta upgrade kebergantungan kepada Allah supaya keimanan kita makin bertambah? Okey. Saya rasa kita tidak tahu kekuatan kita selagi kita tak diuji. Jadi kita nak tengok reaksi spontan ataupun fikiran spontan yang datang kepada kita apabila berlaku sesuatu, terutamanya benda yang kita tak suka. Sebab tu kita mesti berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau berlaku sesuatu yang tak suka. Dan kalau kita sedih, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So maknanya kita punya reaksi spontan itulah paradigma kita, itulah pola pemikiran kita, itulah programming kita. So kalau kita mula berlaku sesuatu, kita tak lihat diri kita, tapi kita lihat siapa kita nak salahkan, maka maknanya mata kita masih menggunakan magnifying glass atau kancah pembesar tengok faktor luaran. Kita tidak menggunakan cermin diri, melihat cermin, melihat diri. Itulah kita mencara KPI kita. Dan kita nak tentukan, saya cadangkan kita gunakan journal. Sebab itu saya banyak gunakan konsep journal. Kita ada journal inspirasi, journal kesedaran, senyumlah hati. Semua ini ialah benda-benda yang lebih melihat kepada dalaman dan pembersihan jiwa. Saya baik, kita nak raikan soalan dari rakan pendengar kita 036205 1500. Kita bersama dengan pemanggil pertama di talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Baik, saya nak raikan juga soalan dari rakan-rakan Facebook kita. Selagi kita bergantung kepada Allah, kita tidak akan pernah berjumpa dengan perkataan kecewa dalam kamus hidup kita. Yang penting keyakinan. Minta komen dari Prof. Kita nak cuba hidup bila bergantung pada Allah ni, apa yang berlaku kita kata semua bagus. Kalau benda tak baik, kita tak menyalahkan, kita tak depress, kita tak menyesal, kita tanya apakah feedback, apakah mesej Allah nak sampaikan pada saya. So kalau kita kata tidak ada kegagalan, hanya feedback, itulah caranya supaya kita akan maknanya mula-mula normal lah. Kita kadang mula-mula tu macam nak menangis, no, kita reset balik. Tu kata reset minda tu.
Reset minda ni bila kita delete file lama. So bila sesuatu berlaku, that mean benda tu dah berlaku. So kita tak nak hidup semalam, kita nak duduk hari ini sekarang. Dan orang yang paling berkesan dan paling kuat ialah orang yang menggunakan waktu sekarangnya untuk melihat diri, mengubah diri dan belajar daripada apa yang berlaku selepas kita berubah. Kita tengok dunia berubah, Masya Allah. So kita akan dapat feedback yang baik. Macam kita tengok, kita ajar kanak-kanak, bila anak-anak kita nakal, kita marah dia, beri perhatian pada dia, akan nakal lagi. Tetapi kalau dia nakal, kita buat tak tahu. Tapi bila dia baik, kita puji dia dan besar-besarkan kebaikan dia. Baiknya adik ni lembut dengan adik awak. Dia pun, kalau saya baik dapat perhatian, maka dia akan buat lebih lagi. Macam tu. Baik, kita raikan soalan dari rakan pendengar kita. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita siapa di talian? Ya, saya Haji Alias Bersalam dan sedikit perkongsian dengan Profesor. Terima kasih. Ya, saya teringat satu ayat Al-Quran mengatakan, hendaklah kamu bersabar dan tunaikanlah solat. Sesungguhnya solat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Tepat. Jadi bersabar ini ada kaitan dengan sembahyang itu sendirilah, Profesor ya. Tepat. Jadi saya teringat kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala ni, kalau untuk kita menangani, saya rasa agak sukar juga lah, pasal dia terpulang kepada keimanan masing-masing lah, Profesor ya. Tepat. Ya, jadi saya sedikit untuk kita mengimbangi antara sabar dengan pasal mengatakan sabar itu sebahagian. Dan sebahagian lagi saya pulangkan kepada Profesor, apa sebahagian? Mungkin saya boleh katakan sebahagian lagi kalau kita bersabar itu dayus. Ya, Profesor ya. Jadi kita macam mana kita mengimbangi antara sabar dengan dayus ini? Kadang-kadang kita mungkin di saat ini, di situasi ini, oleh kerana kita terlalu bersabar, Profesor, sehingga agama kita digugat, bangsa-bangsa kita digugat. Dan saya rasa adakah tahap kesabaran kita ini sudah sampai ataupun diiktiraf oleh agama, kadang-kadang kita terasa dayus pula, Doktor. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Betul-betul. Satu saya ada perkongsian dari seorang yang sangat bijak, ya, mungkin lebih banyak ilmu pada saya. Saya teringat satu orang ustaz mengatakan ada beza antara sabar dan redha. Bila sabar ni kat luar nampak okey, dalam kita tak okey. Tapi redha ni kat luar okey, dalam pun okey juga. Tetapi apa yang Tuan Haji sebut tadi lebih kepada isu semasa. Maksud pada pandangan saya, sabar ni ialah bila berlaku sesuatu yang bukan dari segi prinsip agama. Kalau orang menghina agama kita ataupun melanggar hak agama kita, itu kita kena tegas. Sebab itu dalam psikologi, bila kita marah, kita mesti tanya dua soalan. Saya marah ni kerana peribadi atau kerana agama? Kalau kerana peribadi, jangan marah sangat. Orang salah buat kopi taruh gula lebih tu, jangan marah sangat. Tapi kalau menghina Nabi atau agama kita tu. Sebab itu bahasa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada waktu yang bagi dia sangat sabar. Macam Yahudi yang kencing di masjid, orang Yahudi yang melimpah makanan, semua Nabi sabar. Tetapi ada ketika Nabi berperang bila melawan kepada kekufuran. So saya rasa kita semua sangat matang. Kita ubah cara kita melihat tu, dengan jangan pandangan kita menghukum atau melabel, tetapi kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Dan kita melihat seseorang tu yang buat ni, katakanlah orang tu buat benda tak seperti yang kita nak, kita sangka baik bahawa mungkin ilmu dia belum sampai tahap macam ilmu kita atau pemahaman dia tentang agama. Bukan bererti kita redha, tetapi kita bantu dia. Kita jangan kutuk. Ingat, kita sesama Islam, jangan sekali-kali. Sebab tadi saya dengar Fatabi'uni, siapakah orang Islam? Orang Islam ialah orang yang humble, saudara se-Islam selamat dari kata-katanya dan daripada tangannya. Maknanya sebab itu kita Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Sebab tu bila kita beri salam, maknanya kita akan sejahtera. Kita tak akan kata tak elok pada orang, tak akan buat pada orang, tak akan sangka buruk pada orang. Maka bayangkan apa yang dalam jiwa kita ni. Maknanya kita penuh, tidak ada ilah melainkan Allah, penuh dengan Allah saja. Bila katakanlah orang buat sesuatu yang tak seperti kita suka, contohnya kadang orang hina kita, kita senyum, terima kasih kerana anda memberi feedback kepada saya. Mungkin betul apa yang dia hina tu,
Satu lagi, kalau orang buat jahat pada kita, macam saya pernah tanya soalan, kalau orang mencuri ni, kita nak halal ke nak terima kasih? Itu ada tahap-tahap kita. So kalau kita tahap biasa, orang awam, kita tentu marah pasal kita kata penat duit saya, cari titik peluh saya, dia curi duit saya. Tetapi kalau kita kata Masya Allah, kalau rezeki tu bukan hak saya, tidak akan sampai ke saya. Dan lagi tinggi, pernah orang kata ni bahasa makrifat, ialah bila orang curi duit kita, kita berterima kasih pada dia. Yang pertama, mungkin dia melarikan duit yang tidak halal pada kita. Yang kedua, penat, dia gunakan tenaga dia untuk menjalankan takdir untuk kita. Sebab kita ada takdir semua, dan semua takdir kita tu berjalan melalui makhluk. Tetapi orang yang celik mata hati, walaupun yang datang depan dia tu makhluk, dia akan cakap, Allah hantar orang ini untuk memberi mesej ini kepadaku. Wallahualam. Saya baik. Kepada anda sekali lagi, boleh bersama kami 0362051500 ataupun berkunjung ke Facebook IKIM FM. Dan bila kita bercakap tentang kebergantungan kepada Allah, bererti keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Prof. Ya? Tapi bagaimana kebergantungan tu kita nak jadikan ia sebagai satu reflect kepada apabila kita menerima ujian dari Allah, kita bergantung kepadanya. Satu bentuk motivasi pada kita. Motivasi, betul. Because kita kata macam ni, semua benda di dunia ni dalam genggaman Allah, walaupun hati manusia. Okay. So kadang bila kita ada musibah, selalunya cubaan orang apa ni? Kalau isteri dia punya masalah, orang sekarang macam saya, semua suami lah. Suami tak sayang lah, suami ada orang lain lah, suami malah bekerja lah, macam-macam. Semuanya pasal penyakit hati. Ni perhati betul-betul, kita ni masalah ni, adakah masalah sakit fizikal ke penyakit hati ni? Tengok betul-betul. Sebab orang yang sakit fizikal ni, macam je lah, macam saya buat laser tu ni, pembedahannya untuk rawat rabun fizikal ni sekejap. Tapi nak rawat rabun hati, jerebu hati ni, Masya Allah susahnya. Jadi kalau kita bergantung pada Allah, kita yakin hati manusia dalam genggaman Allah, maka kita ada konsep berdoa. Kita mesti ingat berdoa ini suatu ibadah. Bukan, sebab tu kalau kita tak berdoa, pada saya macam kita sombong. Kita yakin dengan usaha kita. Kita kalau buat apa-apa mesti doa. Kita jumpa orang baik suruh doa, kita tak kira. Doa itu satu benda yang paling baik kita boleh beri pada sesiapa pun. Jadi kalau kita nak gunakan kebergantungan sebagai motivasi, kita bila satu berlaku, kita tengok apa berlaku. Kemudian kita tanya, kenapa berlaku? Allah hantar. So kita tengok bagaimana saya menggunakan ini untuk dekat pada Allah dan mengubah diri saya dan lagi baik pada ni. Allahuakbar. Baik, dan kita ada soalan dari rakan pendengar kita di talian ketika ini bersama dengan pemanggil kita Puan Zah dari Pahang. Saya Kak Zah daripada Pahang. Ya, Kak Zah. Saya seorang ibu tunggal, menjaga mak saya dah 3 tahun sakit terlantar. Ya. Dah tu masalah saya, dulu saya kalau saya nak pergi ke mana-mana, saya ada seorang jiran jaga mak saya kalau saya pergi ke hospital ke mana-mana. Tapi sekarang jiran saya tu dah berpindah. Jadi saya tak ada siapa lagi untuk mak saya kalau saya nak mana-mana lah, nak pergi ke hospital ke mana-mana lah. Jadi masalah saya ni sekarang, macam mana pandangan Prof untuk saya nak bergantung pada harapan saya kepada Allah, sedangkan saya pandang sekeliling saya ni tak ada siapa lagi yang boleh saya harapkan untuk menjaga mak saya ni kalau saya nak pergi ke mana-mana. Okey, terima kasih. Pertama, tahniah dapat peluang menjaga ibu, dan macam Ustaz Elian kata, salah satu amalan paling baik jaga ibu kita. Macam ni, bila kita kata bergantung pada Allah, kita mesti usaha. Kebergantungan tu, tawakal tu, tawakal, bila kita dah usaha, kita tawakal. Tapi sebenarnya saya dengar dekat TV tu hari, dia kata tawakal bermula dia belum berusaha, kita dah tawakal, serah pada Allah segala-galanya. Tetapi kita ada sunnatullah, di mana kalau kita nak tinggal ibu kita, kita tahu dia terlantar dan dia tidak boleh buat apa-apa, buatnya dia sakit ke apa ke, ada tak tahulah apa-apa yang berlaku. Saya rasa tidak bijak kalau kita hanya bergantung pada Allah tanpa melakukan benda-benda yang ikut hukum alam yang menjaga beliau. Saya cadangkan Puan, cuba dapatkan pertolongan daripada sesiapa yang kat sini lah, yang mana-mana saudara mara, aturkan hari kita pergi hospital pun sesekali. Benda 3 bulan saya rasa boleh minta
Maknanya jangan kita lepas tangan bergantung pada Allah. Pasal kisah Nabi kan dia kata kalau tak ikat kuda, Allah ada. Tak boleh, mesti usaha dengan tali unta itu ya. Wallahualam. Dan satu doa tu pun kita bergantung pada Allah juga kan, minta dibukakan hati sesiapa yang boleh bantu. Macam bila kita macam ni, kita niat kalau kita hidup sentiasa memudahkan orang, Allah akan memudahkan kita. Dan kalau kita jaga urusan akhirat, insya-Allah urusan dunia Allah settle. Saya baik, kita nak raikan soalan dari rakan Facebook kita. Atas sebab-sebab tertentu, katanya anak-anak saya duduk dengan nenek mereka. Kami hanya bertemu seminggu sekali, jadi rasa sangat rugi sebab tak dapat nak didik anak setiap hari. Jadi bagaimana harus menenangkan diri supaya menerima ujian Allah ini dengan tenang lah. Saya pernah nak kongsi jiran saya panggil dia Kak Yun. Beliau seorang yang sangat sibuk, masa itu ikut suami pergi luar negara. Apa beliau lakukan ialah beliau akan menulis surat pada anak dia setiap hari, tetapi dia buat siap-siap banyak masa dia nak keluar tu. Maid dia akan beri setiap hari sepucuk surat. Ataupun kata-kata satu page. Jadi anak-anak tu sentiasa merasakan dia dapat sentuhan ibunya. Ingat, kita kadang walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal, dia pernah kan kadang kita ada kawan yang baik tak berjumpa bertahun-tahun, adik-beradik sendiri pun berminggu berbulan tak jumpa, tapi kasih sayang di alam roh itu, di alam fana yang tak nampak ni sebenarnya menyatukan kita. Sebab roh-roh yang sama kecenderungannya akan dapat berjumpa. Jadi kalau kita dengan anak kita, oleh kerana cubaan Allah, daripada kita duk mengeluh tulah nasib kita orang, jangan mengeluh. Allah yang beri situasi itu, mungkin ada hikmah memberi peluang kepada mak mertua atau mak menjaga, memberi kegembiraan. Sebab orang ada cucu macam saya ni, ya Allah, tak ada cucu lah kegembiraan sukanya. Jadi apa kata puan ambil langkah proaktif. Saya punya cadangan, buatkan email ataupun surat ataupun apa yang anak tu sentiasa merasakan dapat didikan. Sekarang kalau kita ada rezeki sikit, kita boleh FaceTime tiap-tiap hari. Tentukan waktu time, FaceTime. Cuba kita berikan anak kita diary celik, dia pun beri diary, kita boleh jumpa seminggu. Minggu ni ada kakak buat apa, adik buat apa. Kadang-kadang bila jauh macam tu, lagi bila berjumpa rapat dan anak-anak semua akan berebut masing-masing untuk menunjukkan pencapaian mereka sepanjang minggu. Kita jadi kreatif lah, jadi kreatif dan terima takdir ini. Sebab untuk kita bahagia, bukan kita dapat apa yang kita hendak, tetapi kita hendak apa yang kita ada. Saya baik. Boleh tembus talian kita 0362051500. Terima kasih untuk rakan kita Pian, menunggu soalan-soalan daripada rakan-rakan pendengar di luar sana ya. Baik, sebenarnya kita nak raikan soalan dari rakan Facebook, bagaimana kita nak mendapat ataupun mencari redha Allah, dan bagaimana kita dapat rasa keikhlasan dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang pertama, saya rasa kalau kita nak rasa kita ikhlas, saya pun belajar jugalah, bukan senang ya, ialah apabila kita buat sesuatu kebaikan, kita nak sembunyikan, kita tak nak orang tahu. Saya pernah dengar Tok Guru tu kata, ikhlas maknanya kita sembunyikan kebaikan macam mana kita sembunyikan kejahatan kita. Dan ikhlas tu bila kita tak ungkit dan kita dah lupa. Sebab tu kita lupa semua kebaikan kita pada orang dan ingat kejahatan kita pada orang, dan lupakan semua kejahatan orang pada kita, tapi ingat kebaikan orang pada kita. Luqman Al-Hakim kan. Saya. Dan macam mana kalau untuk pelajar yang akan berhadapan dengan peperiksaan, cara kebergantungan kepada Allah? Bagi pelajar dan bagi ibu bapa, pada saya macam ni, bila anak kita nak periksa, apa-apa kita buat, niat. Kalau niat belajar untuk lulus, untuk dapat 5A, untuk kebanggaan UPSR sekarang ni maka alangkah sia-sianya, sebab tidak ada berat timbangan sedikit pun di padang mahsyar. Apa-apa kita buat kalau tidak kerana Allah, alangkah ruginya. Dan hari kita tidak berjaya selagi kita tidak niatkan seluruh hari ini untuk Allah. Kalau untuk makhluk, kita amat rugi.
Jadi bagi orang periksa ni, ibu-ibu sekalian, bila anak kita periksa, kalau ada peluang kita berdoa dan kata macam ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku menyerahkan anakku, ilmunya kepadamu, sebab peperiksaan ni suatu situasi yang sangat sunyi. Hanya anak kita, kertas periksa dan Allah. Kau kembalikanlah ilmu yang pernah dipelajarinya, kau berikanlah keterangan hatinya, dan aku niat, ya Allah, ya Tuhanku, anakku ini mendapat ilmu supaya menjadi orang yang mukmin, yang sangat profesional. Mukmin ini modul Ustaz Parul bagus sangat. Mukmin bererti orang yang beriman pada benda yang ghaib, di mana dia buat apa-apa untuk Allah. Dan profesional maknanya dia itqan, sangat bagus dalam pekerjaannya. Dengan lagi banyak ilmu kita tahu kita sangat profesional, dan lagi kuat tauhid kita akan jadi mukmin. Gabungkan orang yang kebergantungan dengan Allah kuat dan diusaha itqan dengan ubudiyah, dengan mas'uliyah, dengan itqan, jadi profesional. Gabungkan. Kalaulah orang macam ni daripada peringkat UPSR, ibu anak, ibu bapa dah tekankan kita belajar untuk beri manfaat, bayangkan betapa negara kita akan maju dengan orang-orang yang mukmin profesional ini. Saya baik, kita bersama dengan pemanggil kita di talian ketika ini, Puan Shima. Saya Shima daripada Kuala Lumpur. Saya nak tanya berkenaan dengan pertolongan lah. Saya ada buat pertolongan untuk seorang makcik tu, tapi dia ada bagi kita cagaran lah, macam emas lah. Saya rasa bersalah pula sebab abang ini pun dia tak mampu lagi nak bayar. Patutkah saya pulangkan dia punya emas tu? Sebab saya kadang-kadang saya takut bila saya pulangkan balik, dia akan cakap ke orang lain, lepas tu berterusan dia berhutang. Macam mana tu, Prof? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Betul juga. Kadang saya nak komen payah pasal tak tahu situasi. Tetapi macam ni, pada pendapat saya, Puan tanya diri Puan, tanpa emas itu Puan boleh bernafas, boleh hidup, boleh bahagia, boleh sihat. Kalau ialah dari segi Islam kita beri cagaran tu memang undang-undang lah. Tetapi apa kata kita pergi kepada higher level, di mana kita sangat bergantung pada Allah, di mana kita niat macam ni, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana aku melepaskan beban orang ini di dunia, kau lepaskanlah bebanku di akhirat. Kau berilah keampunan. Kita tawassul pada Allah, dan kita pulangkan baik ini dengan sangka baik bahawa dia telah dapat mengatasi masalahnya. Dan niat, makcik saya halalkan semua, makcik ambil baliklah, gunakanlah emas ini untuk waktu yang lebih baik, yang makcik benar-benar memerlukannya, dan makcik doakan saya doakan makcik. Itu terbaik pada saya. Saya baik. Dan kita nak raikan soalan dari rakan Facebook kita, Zafira. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Katanya saya keliru nak berhenti kerja ataupun tidak sebab saya mempunyai anak yang tidak sihat. Mungkin Prof dapat memberi panduan kepada pendengar kita. Saya pernah dengar seorang ustaz sebut itu hari, saya tak ingat siapa. Dia kata sama ada kita bekerja atau tidak, kita tanya adakah itu wajib untuk keperluan hidup kita, ataupun kita bekerja untuk mengisi. Ada orang dia stres duduk kat rumah. Bila wajib bekerja untuk ekonomi rumah tangga, untuk menentukan keperluan kita terjaga, memang kena kerja. Tetapi yang paling baik of course istikharah. Dan anak yang tak sihat ni, kita fikir kalau kita korbankan seluruh kerjaya kita, adakah akan mengubah kehidupan dia? Ataupun dalam masa kita meneruskan kerjaya kita, kita buat langkah-langkah yang menyebabkan dia boleh jadi seorang yang tidak bergantung pada kita. Sebab orang ibu bapa yang bijak, dia akan mendidik anak dia untuk tidak perlu kebergantungan pada dia lagi, tetapi dia ada kendiri dan dia sangat-sangat kuat kebergantungan pada Allah. Dan kita nak ajar, sebab apa yang kita tinggal pada anak tak penting, tapi apa yang kita tinggal dalam jiwa anak, iaitu ketauhidan dan akidah yang mantap, itu yang sangat-sangat memberi faedah masa depan. Wallahualam. Saya mungkin ini soalan terakhir dari rakan pendengar kita, Puan Siti dari Kajang. Kami ni ada saudara marah dengan Indon. Dia minta tolong dengan kami hantarlah sikit bantuan duit atau apa. Tapi setelah itu mereka begini, kenapa cuma hantar sekian, kenapa tak sekian, macam tu. Jadi suami kita jadi marah lah macam tu. Itu macam mana ya kiranya? Ya, saya faham. Kadang-kadang memang bagi pekerja Indonesia di sini kerja penat, ni dapat sedikit. Tak apalah, apa yang kita beri, kalau orang tu kata macam mana, cuba buang perasaan sakit hati dan marah.
Kalau boleh saya menyeru pada diri saya dan kita semua pagi Jumaat yang mulia ini, kalau boleh emosi dalam jiwa kita hanya kasih sayang. Jangan menghukum orang, biar Allah yang hukum semua orang. Jangan label orang. Kasih sayang, kesyukuran, hormat, murah hati, sangka baik, lapang dada. Buang sifat yang 6 ini, di mana kita takut selain daripada Allah. Kita suka marah, kita suka benci, kita suka dengki, kita suka dendam, kita tamak, percaya pada tahyul. Semua jangan kita buat. Letakkan kasih sayang dan kesyukuran sebagai cara hidup kita, dan sentiasa sangka baik, dan lihat pada semua orang. Bayangkan semua kita ni akan melutut depan Allah di padang mahsyar nanti. Kalau kita tengok surah Sajdah, saya tengok ayat berapa, betapa ngerinya kita tengok orang-orang yang mungkar pada Allah. So kalau boleh kita tak nak macam tu. Setiap kali kita nak rasa marah, bayangkan 5 minit lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sakratul maut akan datang. Bila kita ingat kita akan mati, kejap lagi terus hilang semua marah, dendam. Kita dah tak fikir orang dah masa tu. Ingat di padang mahsyar bila hari kiamat, ibu menyusu pun dah terlepas anak dia. Macam itulah kita hidup di dunia ini. Kita bayangkan kiamat kecil mati kita boleh datang bila-bila. Maka kita naklah bebas daripada makhluk ni. Kalau boleh semuanya kita ingat Allah, tapi kita badan dengan manusia, tapi hati dengan Allah, dan lihat hikmah dan mesej daripada Allah dalam setiap yang berlaku. Macam mana kita bawa kereta, kita nampak kenderaan lalu sini, kita lepas tahu jalan tu tak peduli pun orang tu kan, kenderaan tu. Macam tu kehidupan kita. Kita akan jumpa macam-macam orang. Kadang-kadang kita berumah tangga dengan orang tu, kemudian berpisah. Itulah trafik hidup kita. Maka kita terus, yang penting husnul khatimah, melihat Allah, wajah Allah. Tu saja. Wallahualam. Saya dan kita dah sampai ke penghujung perkongsian kita pada hari ini, Prof. Mungkin sebagai konklusi kepada tajuk perbincangan kita, transformasi diri dengan kebergantungan dengan Allah. Okay. Bila sebut transformasi diri, makna kita pindah hidup kita daripada form fizikal kepada pembinaan jiwa dan hati yang baik. Dan salah satu tool ataupun alat untuk kita membersihkan hati kita ialah kenal sifat Allah, kenal diri kita, bergantung hanya pada Allah, dan jangan sibukkan dengan makhluk, tapi anggap makhluk sebagai satu alat mesej. Makhluk tu maknanya orang, bukan orang, masa, asalkan benda selain seperti Allah, suasana, itulah mesej untuk kita lihat dan memperbaiki diri. Sebab orang yang paling malang, orang yang tak perbaiki diri. Dan salah satu ciri orang yang akan tenang ialah bila dia rasa dia bertambah baik, bila dia rasa dia sedang memberi kebaikan. Ingatlah, saya nak menyerulah kita semua, kita di sini kalau kita tak bahagia dan tenang ni, bererti kita belum cukup tolong orang, kita belum cukup beri manfaat. Sebab apabila kita beri kebaikan, itu datang daripada jiwa yang bersih. Kita tidak boleh beri kebaikan selagi hati kita tidak bersih. Dan hati yang tidak bersih tidak akan bahagia, tidak akan tenang, tidak akan bergantung kepada Allah, akan sangat bergantung pada makhluk. Kita sama-sama audit diri kita. Setiap kali kita stres ni, kita kata apa? Masya Allah, saya ni masih sibuk dengan makhluk. Masya Allah, saya ni masih sibuk apa orang kata. Tapi bila kita ingat Allah, kita akan tenang. Ingat makhluk akan susah. Ingat akhirat akan tenang. Ingat dunia akan serabut. Jadi kita tulis kat sini, setiap hari bangun, ya Allah ya Tuhanku, berbangun bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya-Allah aku jalani hidupku hari ini lebih bergantung kepadamu dari semalam. Sebab ada orang pernah tanya orang pandai, kita nak jadi baik atau nak semakin baik? Semakin baik. Yes. Because kalau kita nak jadi baik, kita fikir nanti orang nampak saya baik tak? No. Semakin baik maknanya kita tahu kita tak baik, kita nak semakin baik. Sebab bila kita kata kita baik, sebenarnya kita tak baik. Bila kita kata kita okey, kita KO. Bila kita tahu, kita tak tahu. Dan orang yang tak ada suka tunjuk, orang yang tahu tak bercakap. Macam ni. Saya yang korang tahu ni banyak bercakap. Jadi nak minta maaf lah pada semua yang mendengar ni, terutama orang tua pada saya. Minta maaf kalau tak kasar bahasa. Dan bagi ulama,
para asatizah. Kalau ada kesilapan, sangat suka menerima teguran. Dan saya doakan kita semua pada Jumaat yang mulia ini, insya-Allah hidup bergantung pada Allah, dan kalau boleh sentiasa niat untuk menyayangi, menghormati dan memberi manfaat. Wallahu a'lam. Baik. Ya, terima kasih banyak Prof ya bersama kita pada hari ini untuk rancangan Tarbiyah. Cukup banyak sekali mutiara ilmu yang dapat kita kutip, kita kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu iktibar dalam kita menjalani kehidupan kita. InsyaAllah dalam kelapangan masa yang lain kita akan dapat bertemu lagi Prof ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.